Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Badrut Tamam wad Nujumus Thawaqib pada perbahasan kewafatan Abu Talib dan kewafatan Khadijah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan mati Abu Talib. Apa yang lepas lah? Okey. Ni yang terakhir kita cerita yang terakhir adalah Bani Muttalib dengan Bani Hashim dipulau oleh musyrikin Mekah. Ramai pulau dia. Bila dipulau, makin lama makin susah kena pulau. Tak boleh berkahwin, kalau nak berkahwin lah, dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim ni, keluarga Nabi ni lah. Kalau nak berniaga, tak nak berniaga, tak nak jual, tak nak beli dan sebagainya. Mereka berpakat untuk boikot lah, kita katakan, pulau. Sehinggalah sampai satu keadaan, satu ketika lama sangat dah orang-orang yang baru ni, lama sangat tu beberapa tahun lah, 3 tahun. Yang baru-baru ni kata, mana perjanjian tu? Sebab ada buat perjanjian kan, ada buat perjanjian bahawasanya kita ni, kepala-kepala atau ketua-ketua kabilah ni tidak akan jual beli dengan dia, tidak akan bertegur sapa, tidak akan kalau nak kahwin, anak nak kahwin tak bagi kahwin, sebagainya lah kan, boikot. Lepas tu dah berapa lama tu dengar cerita je, mana surat perjanjiannya? Ada surat perjanjian dalam Kaabah kan. Itu yang lahirnya dalam Kaabah. Memang digantung dalam Kaabah pun. Tapi yang baca asal sebelum digantung tu berapa orang sangat. Sekarang ni dah bertahun dah ni, kami nak tengok juga ni, mana perjanjian tu. Sebab Nabi, kemudian pada hari itu Nabi kata perjanjian tu dah tak ada, telah dimakan anak-anak. Yang tak dimakan hanya kalimah Allah aja yang ada dekat perjanjian, dekat surat tu. Akhir sekali nak minta tengok, orang tak bagi perjanjian, orang tak bagi tengok kan. Kau ingat lagi cerita kan, yang tak bagi tengok. Yang tak bagi tengok sekali Abu Jahal lah. Orang kata apa susah, bagi je lah tengok, lepas tu sangkutlah balik, bolehlah balik dalam Kaabah. Tak nak bagi juga. Akhir sekali dia buat 5 orang ni. Mana 5 orang? Ni. Yang 5 orang ni, dia buat macam satu keadaan, seorang ni tanya, seorang ni jawab, seorang ni tanya lagi. Iyalah, tengok je lah. Yalah, aku pun tak pernah tengok lah. Gitulah. Dia buat last sekali seolah-olah macam ramai orang yang nak tengok, padahal 5 orang ni je buat kecoh. Akhir sekali, bukannya susah. Seorang ni bukan susah, buka, minta anak kunci Kaabah, buka, ambil, buat turun peti tu. Kemudian buka peti tu, mana ada surat pun. Yang ada tali gantung tu je, macam tu je. Ada gantung sikit kertas, mana ada surat. Kertas tu tengok Allah, sebab ada nama Allah kat situ, itu je. Yang lain mana ada, dah kena makan anak, tak ada pun. Oleh kerana tak ada surat perjanjian dah, okey, kita boleh dah. Kesian saudara mara kita juga, Bani Hashim, Bani Muttalib tu kawan-kawan juga kan. Akhir sekali selesailah, maksudnya habislah boikot tu. Pakat-pakat dah seronok balik. Tak lama lepas pada tu, berapa lama? Tak lama lepas tu, tengah seronok tu lah, meninggal Abu Talib. Ni cerita pasal Abu Talib pula. Okey. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan mati Abu Talib bila ni? Pada tahun ke-10 ini. Peristiwa tadi, peristiwa surat perjanjian dimakan anak-anak pun tahun ke-10 juga. Maknanya berapa bulan je lah, bukan tahun. Seronok tu dapat beberapa bulan aja seronok. Seronok tu maksud dah boleh berniaga balik, dah boleh bertegur sapa balik.
pada tahun ke-10 ini, kemudian keluar daripada Syiah dengan 8 bulan. Keluar daripada perhimpunan atau pakatan tadi, keluar dengan maksud perjanjian dah tak ada, kita dah pecah dah. Pakatan kita telah pecah sebab tak ada surat perjanjian. Kata ada tapi tak ada kerana telah dimakan anak anai tu. Seronoklah selama berapa lama? Selama 8 bulan. 8 bulan je seronok. Lepas tu jadi apa? Lepas tu Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal. Dan 21 hari. 8 bulan 21 hari. Dekat-dekat 9 bulan. Tu je dapat seronok. Lepas tu tak seronok balik. Sebab Abu Talib pula meninggal. Dan adalah umurnya 87 tahun. 87 tahun. Abu Talib meninggal. Umur Abu Talib tu 87 tahun. Jadi Abu Talib seronok 8-9 bulan aja. Nabi pun seronok 8-9 bulan. Bani Muttalib, Bani Hashim seronok 8-9 bulan saja. Kenapa dah tak seronok dah dengan kematian Abu Talib? Kan Abu Talib ni tak beriman. Apa pula jadi tak seronok pula? Kerana Abu Talib ni adalah kabel Nabi, backup besar Nabi. Jadi apa-apa Abu Talib ni dia mudah kata macam menteri lah gitu lah. Sekarang macam menteri lah. Jadi kan orang nak kena kan Nabi macam-macam cara. Duk buat report, buat itu ni, buat itu, buat kan, buat macam-macam, buat khianat macam-macam. Kenapa Nabi selamat? Sebab Abu Talib lah menteri. Dia ada kabel. Nabi ada kabel waktu tu. Tiba-tiba Abu Talib meninggal. Boleh ni. Kita buat report balik ni, kita buat sesuatu ni. Kita boleh buat balik ni. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melintangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jenazah Abi Talib dan berkata ia telah menghubung engkau akan rahim engkau dan membalas macam ni. Bila meninggalnya Abu Talib, Nabi kata apa dekat jenazah Abu Talib ni? Telah menghubung engkau akan rahim engkau ni meninggal tapi engkau telah menghubungkan silaturahim. Iyalah. Asalnya pakat-pakat berpecah saudara mara kawan-kawan sebab pemboikotan, pemulauan tadi tu. Sekarang ni, dan bila kami ni teruk, engkau lah yang banyak tolong. Dan engkau juga menghubungkan silaturahim. Tapi engkau dah mati sekarang. Dan membalas akan dikau oleh Allah dengan kebajikan. Mudah-mudahan Allah balas baik atas engkau, hai bapa saudaraku. Yang paling masyhur, Abu Talib tidak beriman sampai kesudah, sampai mati, tak mengucap 2 kalimah syahadah. Pendapat yang kedua yang tak masyhur, tapi ada para ulama kata Abu Talib sebenarnya beriman, tapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia beriman dekat hati saja. Sebab tu dia tolong Nabi. Apa bukti Abu Talib ni beriman? Tapi tak asyhadu lah, tak asyhadu kat mulut, tapi beriman dekat hati. Sebab yang dekat mulut asyhadu ni Islam, hati kat iman kat dalam. Kan rukun iman, rukun Islam kan. Bila sebut rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah kan. Rukun Islam sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah zahir, sebut kat mulut. Rukun Islam yang lain, sembahyang luar zahir kan, berdiri rukuk i'tidal. Puasa kan, puasa tu kan zahir, boleh nampak puasa, tak makan. Zakat zahir, haji zahir, semua zahir. Jadi kalau rukun-rukun Islam ni adalah perbuatan zahir. Tapi cuba kita tengok rukun iman, percaya pada Allah. Mana boleh nampak kat muka percaya pada Allah? Dekat hati. Percaya pada Rasul, dekat hati. Percaya pada kitab, semua percaya, beriman. Beriman ni bukan kat luar, dekat hati. Jadi Islam tu adalah zahir, iman itu adalah batin. Jadi tak boleh lah, sebagai ulama kata ni, tak boleh kata Abu Talib tidak beriman. Sebab iman tu kat hati. Kalau kata tidak Islam tu boleh. Sebab apa bukti Abu Talib beriman? Apa bukti dia? Bukti dia, tahu tak, isteri dia nama Fatimah binti Asad, masuk Islam. Kenapa dia tak tegah? Kau bini aku, kau jangan masuk Islam. Elok-elok jangan masuk Islam. Anak dia Sayyidina Ali masuk Islam. Kawan rapat Nabi, sepupu Nabi, kawan rapat. Malah ketika Nabi, tempat tidur Nabi tu, Sayyidina Ali tidur. Kes kita biasa lah dengar kisah tu. Baik sungguh Sayyidina Ali. Dan ayah dia Abu Talib tak larang pun. Apa bukti lagi? Ja'far At-Tayyar, Ja'far abang kepada Sayyidina Ali,
Anak Abu Talib jugalah beriman dengan Nabi. Kenapa dia tak halang anak dia, tak halang isteri dia? Ni isteri dia sendiri beriman dengan Nabi. Malah Nabi kata Fatimah binti Asad ni, isteri Abu Talib ni, ketika meninggal, ketika isteri tu lah, ketika boleh kita kata mak angkat lah kan, mak angkat Nabi lah sebab duduk dengan dia kan, dia kata antara orang yang dapat terhindar daripada seksa kubur adalah Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib. Jadi macam mana isteri Abu Talib beriman, anak Abu Talib beriman, dan tak dilarang pun. Tak larang, Abu Talib tak larang pun. Tiba-tiba kita kata Abu Talib tak beriman. Abu Talib beriman sebab tu dia tak larang. Tapi dia tak Islam. Ya, dia tak Islam. Dia tak asyhadu. Soalannya kalau tak asyhadu masih lagi beriman ke? Maka ulama fiqh buat keluar, ulama fiqh dia akan buat keluar beberapa hujah. Jika seorang tu dia nak beriman macam ni. Jika seorang itu dia mengucap dua kalimah syahadah dekat mulut, maka dia Islam. Tapi dekat hati dia tak percaya pun dekat Allah, malah dekat hati dia nak merosakkan Islam lagi. Adakah dikira beriman? Tak beriman walaupun dia Islam. Sebab dia cuma sebut dekat mulut aja asyhadu, tapi hati dia nak rosakkan Islam. Contoh melalui dalam, contoh. Atau dia tak percaya langsung. Allah tak percaya, Rasul tak percaya, tapi mulut asyhadu. Orang ni nama orang tak beriman. Tapi tak boleh kata dia orang tak Islam, orang kafir tak boleh sebab dia asyhadu kena kata Islam lah. Tapi beriman, dia tak beriman. Kita tak tahu, dia je yang tahu dan Allah je yang tahu. Kita tak tahu. Kalau orang itu terbalik pula. Kalau orang tu dia beriman dalam hati, cuma dia tak asyhadu lagi. Dia buat kajian, saya cerita ni antara kisah benar juga ni. Seorang kafir dekat Malaysia ni, dia ayah dia kafir lah, orang Cina. Dia tu budak lagi dalam 18 20 macam tu kat, 20 tahun kot. Dia kaji ikut internet Islam ni. Akhir sekali dia percaya Islam tu betul setelah beberapa tahun. Ni budak cerdik ni, budak universiti, budak cerdik. Ayah dia dapat tahu macam tu, ayah dia kurung dia. Ayah dia buka kedai bengkel kereta macam tu. Dia ada rumah kedai atas bawah, dia duduk atas lah. Ayah ada kunci tiap hari sebab dia tahu anak dia dapat kesan dah anak dia semayang tu bukan semayang betul, semayang tiru-tiru. Dia bukan tak Islam lagi, cuma dia belajar, dia cuba semayang, cuba puasa, tapi tak asyhadu lagi. Dan dia kaji Allah tu macam mana, Nabi Rasul macam mana. Akhir sekali dia percaya sungguh, dia beriman sungguh. Dia beriman sungguh. Kemudian ayah dia kunci. Sampai satu hari tu dia terjun tingkap. Dengan tak pakai selipar lagi. Pergi ke tempat saya dulu. Saya duduk dalam masjid tu. Dia datang, dia kata nak masuk Islam. Terkejut gitu dengan berpeluh-peluh. Nama tempat tu ada satu tempat lah dekat area Alam Jaya, Puncak Alam. Dia jalan beberapa kilometer. Lepas tu kita tak apalah, kita tanya. Maksudnya awal-awal lagi dia dah beriman, cuma dia tak boleh nak masuk Islam sebab kena kurung. Saya nak cerita apa ni? Cerita kalau dalam perjalanan situ banyak lori. Kalau dalam perjalanan tu kena langgar lori sebelum sempat asyhadu, dia beriman ke tak sebenarnya? Dia beriman. Cuma dia tak Islam lah, tanam jaga tanam tak boleh perkuburan Islam. Tapi di sisi Allah dia beriman, dekat akhirat nanti dia dikira orang beriman. Walaupun dia tak sempat asyhadu. Habis orang yang masuk Islam asyhadu tadi, tapi dalam hati dia langsung tak percaya, di sisi Allah dia kafir nanti kat akhirat. Sebab dia tak percaya, tapi kat mulut asyhadu. Jadi Abu Talib ni dia beriman, cuma dia tidak asyhadu aja. Tapi dia beriman. Ada ulama kata gitulah. Tapi yang paling masyhur dia tak beriman lah. Tak kisahlah mana-mana satu, tak penting pun kita tahu. Sebab apa kena-mengena dengan kita. Dan nanti tengoklah kat Bedah Mahsyar apa cerita dia. Cuma nak beritahu ada pendapat ulama kata dia beriman tapi tidak Islam. Ada yang kata tidak Islam dan tidak beriman. Ada yang kata gitu juga. Khilaf ulama Abu Talib ni. Sebab tu dalam kitab kita dia istilahkan apa tau? Melintangi Rasulullah akan jenazah Abi Talib. Dia guna kata jenazah. Dan telah menghubungi engkau akan rahim engkau. Engkau telah menghubungkan silaturahim, kata Nabi dekat jenazah Abi Talib. Okey? Dan membalas akan dikau oleh Allah akan kebajikan. Mudah-mudahan Allah balas baik pada kamu. Sedangkan dia dah mati. Kita tahu, kita tak boleh mendoakan orang kafir yang mati dengan kebaikan. Tak boleh. Tapi Nabi doa. Kenapa Nabi doa? Ini mungkin pendapat yang kedua, iaitu mengatakan dia beriman.
Nabi je tahu mungkin, tapi orang lain semua tak tahu. Tapi Nabi tahu. Sebab tu Nabi kata, walaupun dah mati, semoga Allah senang cerita, masukkan kau ke dalam syurga, balas kau balasan yang baik. Sedangkan kita tak dibenarkan untuk mendoakan orang kafir yang dah mati dengan kebaikan. Mati dalam kafir lah maksudnya. Tak boleh. Tempat dia neraka. Sebab tu kita tak boleh sebut rest in peace. Apa dia panggil? Rest in peace. RIP tu. Jarang sebut, tak pernah sebut. Salah pula. Rest in peace. Rehatlah dengan aman. Aman apa? Dia kena seksa dalam kubur. Tak boleh. Rest in peace tu doa. Mudah-mudahan engkau rehat di alam sana. Sedangkan dia mati kafir, tak boleh doa. Hakikat dia beriman ataupun tidak, tu tunggu kepada masyarakat. Tak ada kena dengan kita. Tapi kita tak boleh doa. Tak boleh doakan dia. RIP, tak boleh. Tu doa tu. Kenapa? Sebab dia mati kafir, tak boleh. Kita tak boleh mendoakan. Yang kita boleh, kalau dia hidup, kita doakan hidayah. Tu boleh. Doakan dia hidayah orang-orang kafir. Siapa-siapa lah kita doa, ya Allah, bagikanlah dia hidayah, masuk Islam. Itu boleh. Tapi kalau nak doakan dia kesejahteraan setelah dia mati, tak boleh, sebab dia tak sejahtera. Itu yang kita pegang. Kita pegang orang Islam, orang beriman mati sejahtera, orang kafir mati tak sejahtera. Sebab tu kita beriman. Sebab kita beriman dengan orang kafir mati tak sejahtera. Tiba-tiba kita doakan dia sejahtera. Macam mana pula? Tak boleh. Kalau kita baca ayat ni sekali, melintangi Rasulullah akan jenazah Abi Talib. Pertama dia guna perkataan jenazah Abi Talib. Dan berkata, ia telah menghubung engkau akan rahim engkau. Engkau telah menghubungkan, engkau telah buat baik masa engkau hidup. Dan membalas akan dikau oleh Allah akan kebajikan. Allah akan balas kau dengan perkara yang baik. Wahai bapa saudaraku. Kalau kafir tak ada doa gitu, maka mungkin dalam kitab kita ni, pendapat dia mengatakan yang kedua tadilah. Abu Talib beriman, tapi tak asyhadu beriman. Kewafatan, habis pula. Kewafatan Sayyidina Khadijah pula. Tahun yang sama ni. Tahun keseronokan, awal tahun tu seronok sebab dah boleh berniaga, dah tak lapar dah, nak jual gandum tak perlu sorok-sorok dah, tak perlu seluduk-seluduk dah, sebab orang tak boleh berniaga. Tak nak berniaga nak kahwin tak boleh dah, sama-sama nak kahwin kena sama-sama Bani Hashim, Bani Muttalib. Tak boleh kahwin dengan yang lain-lain sebab diboikot kan, di pulau. Sekarang dah seronok pada awal tahun. Tak sampai akhir tahun, baru pertengahan tahun kematian pula, 8 bulan 21 hari selepas pada tu kewafatan Abu Talib. Tak lama lepas pada tu, dan wafat Sayyidatina Khadijah, isteri pula meninggal radhiyallahu anha pada ini tahun ke-10 juga. Tahun ke-10 juga. Seronok dapat sekejap aja. Cuba kalau kita ingat lagi yang kita cerita daripada awal, daripada dalam perut lagi. Nabi dah sedih dah. Diuji daripada Nabi duduk dalam perut, dalam rahim lagi. Iaitu kematian ayahnya. Lahir-lahir tak ada ayah. Awal-awal celak-celak mata. Lahir-lahir, menapah-menapah. Terus diuji oleh Allah. Kecil-kecil. Kan? Lepas pada tu, baru aja. Tak lama lepas pada tu, baru tak lama pada tu, berpisah pula dengan mak. Sebab menyusu kan? Kena lagi, tak reti nak panggil. Umi, mak tak reti nak panggil. Kena uji lagi. Duduk jauh. Duduk jauh daripada mak. Kemudian akhir sekali kan, lepas 2 tahun kan mak dia nak ambil balik Siti Aminah, lepas tu dia tak bagi. Halimatus Sa'diyah tak bagi, dia kata extend lagi lah 2 tahun. Akhir sekali kena belah. Takutnya Halimatus Sa'diyah takut kena bunuh pula, kata kan ni. Sebab kena belah dengan Jibril dada dia tu. Dia kata apalah, ambil balik pada umur 5 tahun. Oh seronoklah Nabi, barulah belajar panggil umi. Tak berapa bulan, dia kata. Tak berapa bulan lepas pada tu, tak sampai setahun pun, umi mak dia kata, kau takkan nak saudara mara kau ni, kau kecil lagi duduk dengan orang kan, jom kita pergi jumpa saudara pada ayah dia, saudara mara ayahnya dan saudara mara maknya Siti Aminah. Pergi dah jumpa, dah kenal, balik singgah ke Abuak, meninggal. Kena uji lagi, uji lepas tu duduk pula dengan Datuk Perdana Menteri besar. Wah seronok bapak aku PM, seronok Tak lama meninggal Abdul Muttalib. Terpaksa duduk. Akhir sekali Abdul Muttalib kata duduk dengan Abu Talib. Duduk dengan Abu Talib. Oh, duduk dengan Abu Talib. Tak lama duduk dengan. Tak lama lah juga duduk dengan Abu Talib. Sehingga kena boikot pula. Baru seronok balik, kena balik pula, meninggal Abu Talib. Kemudian tak lama lepas tahun yang sama kematian isteri. Nampak? Lepas sikit. Kenapa? Kenapa Allah uji Nabi sampai macam tu? Kerana
Kerana apa? Kerana tu kejap saya nak baca sikit lagi ni. Wafat Sayyidatina Khadijah pada tahun ini juga, ke-10 juga, maka berturut-turutlah atas Nabi 2 musibah. Bukan 2 musibah sebenarnya, berpuluh-puluh musibah sejak lahir lagi. Iaitu mati bapa mudanya, bapa saudara, dan mati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Allah uji sungguh Nabi sampai macam tu sekali? Sebab Nabi akan sedara mara Nabi, kaum Nabi akan tolak, akan buang Nabi sendiri. Musyrikin Mekah tu lah. Kalau kita punya sedara, geng kita sendiri, kabilah kita sendiri, keturunan kita sendiri buang kita, down masa tu, tak jadi dakwah. Jadi nak Allah nak siapkan Nabi bagi kuat sungguh. Maka daripada kecil lagi diuji. Yang mana dua tulang belakang Nabi meninggal pada tahun yang sama, yang mana Khadijah Al-Khuwailid, dia adalah bank Nabi, orang kaya. Kalau nak sebarkan Islam mesti nak pakai dana. Tak pergi minta dana. Tak ada siapa nak bagi, tak ada orang nak beriman pun. Khadijah, tak apa bang, abang nak pakai berapa? 2 juta, tak apa, nanti saya bagi. Macam tu. Tiba-tiba meninggal. Tapi sebelum Khadijah meninggalkan Abu Talib ni kabel besar Nabi. Kalau orang tak puati apa dengan Nabi ni, buat report apa, dapatkan Abu Talib, buang report. Report hilang. Abu Talib banyak selamatkan. Kalau Nabi kena saman dengan apa, kalau macam lebih kurang kalau sekarang kena saman dengan apa, dia settle. Kalau orang nak anaya Nabi Abu Talib, orang besar, orang segan ke Abu Talib? Menteri. Orang segan. Sebelum tu Nabi memang hebatlah, sebab dia duduk dengan Abdul Muttalib, paling besar, presiden, Perdana Menteri. Yang itu memang terbaik masa tu. Tapi waktu tu kecil lagi, tak dilantik menjadi rasul lagi. Jadi tak adalah banyak sangat yang Nabi kena. Padahal orang suka Nabi. Jadi ketika Abu Talib ni lah, orang malu dekat Abu Talib. Nanti aku nak minta projek, aku kena jumpa Abu Talib juga. Kalau aku maki anak saudara dia, nanti dia tak bagi projek orang lain. Jadi tak berapa lah, tak berapa sangat, tak boleh. Malu dengan Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib meninggal. Ada orang ni naik tocang, naik dah. Tapi masih lagi ada Khadijah. Apa-apa hal ada dana. Sekali tak lama pada tu Khadijah pula meninggal. Maka sumber harta Nabi, iaitu Khadijah, hilang. Allah tarik. Kuasa Nabi, Allah tarik. Abu Talib, kuasa Nabi itu, kabel Nabi, Allah tarik, hilang. Maka malaikat atas perintah Allah bawa Nabi untuk Isra' Mi'raj. Lepas pada itu Isra' Mi'raj. Tak lama lepas pada itu Isra' Mi'raj. Sebab tu tahun tu nama tahun kesedihan. Tahun ke-10 tu tahun kesedihan. Bila tahun kesedihan, sedih Nabi. Kemudian Kenapa malaikat Jibril bawa Nabi atas perintah Allah lah untuk Isra' dan Mi'raj? Nak menghiburkan Nabi. Ya, nak menghiburkan. Hiburannya macam mana sangat? Sebenarnya tahu tak sebab apa? Sebenarnya Isra' Mi'raj ni lepas dah sumber kekayaan, sumber bank Nabi dah tak ada, kuasa Nabi pun tak ada kabel dah. Maka Allah bawa pula Nabi untuk lihat kekayaan dan kekuasaan Allah. Mari tengok. Yang tadi, yang selama ni kau tengok kekayaan manusia, kehebatan, kekuasaan manusia, kekayaan manusia kan, dah tak ada dah sekarang kan. Mari, bila tengok kekayaan Allah dan kekuasaan Allah, Allah rasa tak ada nilai pula rasanya makhluk ni punya. Maka tujuannya adalah Allah nak bagi Nabi ni hanya bergantung kepada kuasa Allah dan kekayaan Allah, bukan orang. Kalau Abdul Muttalib tak meninggal, Nabi hidup dalam keadaan sangat selesa. Dan sentiasa Nabi bergantung kat pakcik, dekat datuk dia, Perdana Menteri. Nanti kalau katalah dah meninggal lah, kalau lama begitu dah meninggal, jadi apa-apa masalah, ketika menyampaikan, nak ngadu kat siapa? Kesikit ngadu kat datuk yang dulu. Kau siap, kau jangan buat kat aku cakap kat datuk aku, kau siap. Tapi sekarang ni tak ada macam tu, nak ngadu kat siapa? Jadi waktu tu nak mengadu hanya Allah saja, bukan makhluk. Tu persediaan. Sebab tu nak anak kita jadi hebat, kita kena sedia daripada kecil.
Bukan sedia bila dah besar sikit baru nak sediakan dia. Tak jadi. Sedia daripada kecil. Sedia daripada pemilihan isteri lagi. Dah situ dah. Didik anak bermula dengan pemilihan isteri. Tengok yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Oh, yang ni boleh. Yang ni tak boleh. Pemilihan isteri yang salihah. Lepas tu dalam perut, dalam rahim. Lepas tu bila lahir, cara didikkan. Lepas tu makin besar didik. Barulah boleh jadi hebat. Bukan dah besar, dah reti dah melawan, nak didik apa, masa tu tak dididik dah. Tengok Nabi ni. Daripada kecil Allah didik dia. Supaya jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada kuasa makhluk. Jangan bergantung kepada kekayaan makhluk. Jangan duk sibuk bodek nak harta kekayaan makhluk. Bodek Allah. Tu macam tu. Jangan bodek nak kuasa makhluk. Habis tu Tuan punya kuasa tu. Bodek yang itu Allah. Itu yang bawa pergi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu perjalanan yang Isra yang laju, sangat laju, naik burak, naik pula ke langit dan tengok betapa kayanya Allah, supaya pergantungan hanya pada Allah. Habis sambung lagi. Dan keluar Rasulullah, habis dah kematian pula kematian Khadijah. Keluar Rasulullah pada ini tahun, nak tahun ke-10 juga, kepada negeri Taif. Pergi keluar ke negeri Taif. Tahun yang sama, tahun ke-10, tahun kesedihan. Keluar ke negeri Taif. Kata Qil bersama-samanya Zaid ibnu Harithah. Ada pendapat mengatakan Nabi keluar berdua, bukan seorang, dengan anak angkat dia nama Zaid bin Harithah. Zaid Harithah ni anak Nabi. Anak angkat Nabi, yang Nabi pernah tukar nama dia Zaid bin Muhammad, kemudian ditegur oleh Allah, turun ayat suruh tukar balik Zaid bin Harithah. Jangan tukar-tukar. Nasab tak boleh tukar. Nak ambil anak angkat, tetap kekal anak angkat sampai kiamat. Tak boleh, sebab kita bela dia daripada kecil, anak angkat, jadi tukar nama bin kita. Sebab kita bela daripada keluar daripada perut lagi. Tak boleh. Asalnya Nabi tukar. Masa tu tak ada syariat lagi. Nabi tak tahulah, Nabi pun tukar lah, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat suruh tukar Zaid bin Harithah balik. Nanti orang ingat anak-anak Nabi. Sedangkan anak Nabi lelaki mana ada, semua wafat ketika kecil. Semua wafat kecil. Antara lain yang Allah nak sediakan Nabi dengan kekuatan sungguh, tahan sungguh, iaitu semua anak-anak Nabi lihat kematian mereka, kecuali satu aja, Fatimah je melihat kewafatan Nabi. 7 orang anak Nabi, semua 6 orang Nabi lihat daripada yang dia sayang kecil-kecil. Qasim, Ibrahim, detik yang kecil-kecil ni, kecil-kecil umur setahun meninggal. Kenapa Allah tarik nyawa? Biarlah seronok sikit Nabi dengan anak main dengan anak lelaki. Biarlah seronok sikit. Tak ada masa kau nak berseronok. Dakwah. Allah uji. Kemudian anak perempuan pun meninggal. Nabi melihat anak perempuan dia meninggal. Sedih hanya seorang je, Fatimah je yang melihat. Maksudnya ketika Nabi wafat, Fatimah tak wafat lagi, yang isteri Sayyidina Ali tu. Itu antara, kalau tengok, sebab itulah kita punya Nabi kita termasuk dalam ulul azmi. Biasa dengar dulu-dulu ulul azmi, macam biasa dengar. Nabi Rasul ulul azmi. Apa Rasul ulul azmi? Ada 5 orang yang paling tinggi Nabi kita. Ada Nabi-Nabi lain 5 ada. Yang paling tinggi Nabi kita. Kenapa Nabi kita duduk ulul azmi nombor 1? Kita kena faham maksud ulul azmi itu, baru kita faham. Ulul azmi, mereka ulul albab, kan? Apa ulul albab? Mereka ulul azmi ni azam. Mereka yang mempunyai keazaman yang tinggi, banyak ujian pada mereka berbanding dengan Rasul yang lain. Rasul lain pun terima ujian juga, berat juga, kita tak larat. Tapi Rasul yang 5 ni, lebih-lebih lagi Nabi kita, ulul azmi nombor 1, yang paling berat, yang paling banyak menerima ujian. Itu dapat kita faham daripada kisah ni. Kalau Allah uji dengan perkara buruk, bukan bermakna Allah tak sayang.
Kalau Allah bagi perkara baik, nikmat-nikmat, bukan bermakna Allah redha. Jangan. Kan dulu kan, ada seorang tu, dia dah lelaki, tiba-tiba nak jadi perempuan. Dia lelaki nak jadi perempuan. Akhir sekali semua orang marah dia, dia pindah hak. Dia pindah mana, luar negara mana lah. Okay. Siapa? Macam kenal lah. Okay. Saya nak cerita apa? Pernah gempar satu ketika dahulu, dia pergi Mekah. Kan? Duduk kat belah lelaki ke belah perempuan? Perempuan! Memang confirm kenal. Saya tak sebut nama. Dia duduk belah perempuan. Salah tu nama. Dia tak kira. Dia dah potong ke, dia tak potong ke, dia tetap lelaki. Jantan. Nanti nak mandi dengan dia lelaki, mandikan jenazah dia. Kalau di Islam lagi lah. Mandikan jenazah dia lelaki, bukan perempuan. Walaupun dia buat pembedahan. Okey. Nak cerita apa? Dia kata apa tau? Dia pergi Mekah, elok aje. Maksudnya pergi tengok Kaabah, tak ada pun kan orang kata kau pergilah, tak nampak Kaabah nanti kan. Kau pergilah sesat, kau pergilah. Perangai pelak macam tu, nak pergi Mekah juga kan. Kau pergilah nanti. Tak jumpa jalan balik kan, biasa orang cakap gitu kan. Dia pergi-pergi elok aje. Malah apa? Travel agency tu elok aje daftar dia, dapat pergi ke sana, nampak elok-elok Kaabah. Tawaf dia, tak tahulah dia tawaf macam mana. Tawaf dia pun mudah, balik mudah, pergi mudah, duduk hotel berapa meter je daripada Kaabah, 80 meter, dekat lah. Yang mahal-mahal ni lah. Maknanya tengok, kalau Allah marah kat dia kata, kalau Allah marah kat dia, mestilah dia jadi macam-macam dekat Mekah. Mati ke apa ke, tengok. Malah dia lebih senang daripada orang lain di Mekah. Maknanya apa yang dibuat ni Allah okey lah, Allah redha lah. Kejap. Bila Allah bagi ujian yang berat, bukan bermakna Allah benci. Bukan bermakna dia ni jahat. Sebab Allah memang dia jahat, Allah bagi uji, bukan. Dan juga jika Allah bagi nikmat macam-macam, bukan bermakna dia tu Allah suka, Allah redha. Orang paling kaya kat Malaysia, Melayu apa Islam ke kafir? Bukan orang pertama, 10 orang. Sekarang ni saya tengok yang terbaru, 10 orang terkaya di Malaysia semua kafir. Bermakna Allah redha, Allah bagi dia sampai berbilion-bilion. Bukan. Allah bukan azab lah. Allah bagi ujian pada orang beriman, bukan bermakna Allah tak redha. Malah tengok Nabi yang terima ujian lebih daripada Abu Jahal. Nabi terima ujian jauh lebih besar daripada Abu Lahab. Maknanya Allah redha kat Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu ke? Sebab Nabi yang kena teruk-teruk. Tak, mati anaknya. Nabi kena ujian yang Nabi terima yang kita duk baca ni. Jadi kalau Allah bagi ujian, belum tentu itu bermakna Allah marah kat aku lah ni. Sebab tu Allah bagi ujian macam ni. Bukan. Itu mungkin menandakan Allah sayang. Ataupun tengoklah Nabi. Jadi jangan kata kenikmatan yang dia terima menandakan Allah redha. Dia tanding menang. Maka sebab tu menang Allah redha. Tak semestinya. Menang belum tentu Allah redha. Kalah belum tentu Allah tak redha. Tak ada kena-mengena pun dalam keadaan tu. Tak ada kena-mengena. Okey. Jadi Nabi ni keluar ke Taif nak kena uji lagi ni cerita ni. Nabi keluar ke Taif ni pada tahun yang sama nak kena uji lagi. Uji macam mana? Mari kita baca. Dan keluar Rasulullah SAW pada tahun ini, tahun ke-10 juga, kepada negeri Taif, kata Qil bersama-sama Zaid ibn Harithah. Kemudian selepas daripada mati Sittina Khadijah, isteri dia meninggal, kemudian Nabi pergi ke Taif. Dengan 3 bulan dengan 3 bulan. Maksud 3 bulan setelah kewafatan Khadijah. Lepas 3 bulan kewafatan Khadijah, tahun yang sama lagi, habis nak kena dakwah, kena teruskan. Dah tak ada kuasa, dakwah kena teruskan. Tak ada kekayaan, dakwah kena teruskan. Malah Allah dah tunjuk kekuasaan dan kekayaan Allah melampaui. Maka teruskan. Lepas 3 bulan teruskan dakwah. Nabi pilih Taif. Tahu tak? Ini kalau lah kalau. Sebut kalau ni kalau. Kalau lah penduduk Taif terima Nabi, yang Madinah tu Taif lah. Nabi sedang pilih kat mana nak buat base.
Sebab kat tempat dia dah kena siapa yang masuk Islam bakat-bakat kena macam-macam dah. Kesian kat orang Islam waktu tu. Dah lah tak ramai kena tindas. Maka Nabi tak cari base baru. Antara beberapa pilihan, antaranya Yathrib, Madinah, antaranya adalah Taif. Tapi Nabi pilih Taif. Nabi pilih Taif. Tapi Taif tolak. Ni cerita Taif tolak. Kalau Taif terima, diorang mesti menyesal lah. Tapi diorang tak adalah ada anak cucu tu yang asal tu. Kalaulah kami terima Nabi, yang Madinah ni Taif lah. Tapi diorang tolak. Akhir sekali Nabi pergi ke Madinah. Nabi pergi ke Yathrib waktu tu nama, bukan Madinah, Yathrib. Kemudian orang Yathrib terima. Sebab tu Yathrib tu jadi Madinah, jadi base Nabi. Nanti kita baca cerita dia. 3 bulan lepas kewafatan Khadijah, kepada 3 malam yang tinggal daripada bulan Syawal. 3 malam yang tinggal daripada bulan Syawal, maknanya 27 Syawal lah. 3 malam, yalah 27 Syawal. Ayat bahasa dulu. 3 malam yang tinggal daripada bulan Syawal. Bulan Syawal nak habis lagi 3 malam. 27 lah, 27 Syawal. Hal keadaannya Nabi menuntuti pertolongan daripada orang besar-besar kabilah Saqif. Nabi nak minta pertolongan sebab umat Islam yang tak ramai ni, yang ada berapa orang ni, tak 100, beberapa ratus, banyak khilaf kat sini lah. Ada katanya 80, ada kata 50 orang, ada kata 80, ada kata 100 lebih. Jadi bila tu ditindas, bila tindas nak buat base baru dan nak minta pertolongan lah, nak minta pertolongan. Dan Nabi pilih kabilah Saqif dekat Taif, dan adalah ia bersangatan duka cita kerana mati Abi Talib. Sebab dah meninggal Khadijah dan Abi Talib, sangat duka cita, nak minta pertolongan lah ni. Nak minta pertolongan kepada kabilah Saqif di tempat tu Taif. Soalannya, kenapa Nabi pergi Taif? Kenapa Nabi pergi Taif? Sedangkan ada beberapa tempat. Yang Taif ni jauhnya 50 batu. Berjalan kaki. Nabi jalan kaki, panah terik bersama anak angkat dia Zaid bin Harithah. Padahal kenapa tak pergi ke Madinah, ke tempat-tempat lain? Kenapa Nabi pilih Taif untuk jadi pilihan pertama untuk buat base baru? Pertama, sebab Taif adalah sebuah kota pertanian. Maknanya makanan tu mudah kat situ lah, pertanian. Dan suhu dia rendah. Dia bukan panas terik macam kat Mekah ni. Dia agak rendah. Rendah tu tak tahulah berapa dia rendah. Area tenggara Mekah waktu tu, tenggara Mekah. Dan nak minta pertolongan sekali ni. Bukan nak dakwah aja, nak dakwah dan nak minta pertolongan. Dan nak menyebarkan dakwah di situ, nak buat base baru. Pada waktu tu penduduk dekat situ, dekat Taif tu, dia sembah Lata, Al-Lata. Kan kita biasa dengar kan Lata dan Uzza tu kan. Lata ni duduk dekat sini, dekat Taif. Uzza tu yang duduk dekat Mekah sana, dekat sana. Lata dan Uzza, berhala sangat besar. Mereka menyembah Tuhan yang nama Al-Lata. Sebenarnya Al-Lata tu dia nak letak Allah. Nama Al-Lata tu Allah. Al-Lata dia nak letak nama tu, berhala tu Allah. Alif, lam, ha, tapi bukan ha, ta marbutah. Jadi macam mana? Dan ta tu balik atas lah, jangan matikan lah. Jadi Al-Lata. Dia tak berani letak Allah. Dia tak berani. Dia nak letak Allah, tapi dia tak berani. Dia tukar sikit lah. Al-Lata. Dia macam tu lah seolah kan. Nak letak nama, jom sembah Allah tu, Allah berhala, tapi mereka tak berani. Mereka tak berani letak nama Allah. Mereka beriman pada Allah. Musyrikin Mekah ni beriman pada Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah dengan berhala. Jadi dia nak namakan Allah, tak berani. Tu apa tu? Jomlah kita pergi sana pergi kat berhala sana. Pergi berhala mana? Allah ta. Dia macam tu. Nak sebut Allah tak berani. Sebab jadi Al-Lata. Sebenarnya nak letak Allah dan tak berani. Kerana kalau letak Allah, hancur. Letak Allah kena panah. Letak Allah kena panah betul. Letak Allah kena panah betul, hancur.
Malah ulama kata, siapa yang letak Allah nama bangunan atau nama orang, mati. Tak percaya letak anak nama Allah, try tengok. Kalau berani, mati. Ulama berani cakap gitu. Kalau letak bangunan aku bernama Allah, bangunan Allah, habis. Terbakar, runtuh. Siapa berani buat? Nak test. Letak nama anak. Ada orang, dia letak nama anak dia. Cerita lama lah. Cerita maksudnya zaman dulu. Dia letak nama anak ni Allah. Mati. Sakit-sakit mati. Dia letak nama anak dia Allah. Nak letak, tak boleh. Dia kena letak hamba kat depan. Abdu. Baru boleh. Abdullah. Hamba Allah. Baru boleh. Kalau letak Allah, habis. Haram tu berdosa satu hal. Dan mati. Kalau letak bangunan, runtuh. Nak letak Allah boleh. Masya Allah. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Allah saja tak boleh. Tak boleh. Tak tahu ulama berani kata gitu. Dia panggil, ada orang dulu, dia panggil ta'annud. Ta'annud meletak anaknya dengan nama Allah. Ta'annud ni apa membabi buta kot. Membabi buta. Letak anak nama Allah. Mati anak dia. Jadi mereka nak letak Allah, tapi mereka tahu, percaya letak Allah memang hancur kita punya berhala ni. Habis letak nama, letak nama Allata. Dekat-dekat pun jadilah. Dia menyembah Allata pada waktu tu. Okey, soalan sekali, kenapa Nabi sanggup pergi berjalan kaki 50 batu? Jauh 50 batu. Jalan kaki panas terik. Pertama sebab Taif tu, Nabi pilih Taif sebab dia tak panas sangat. Dia sederhana, suhu sederhana. Kemudian tempat Bani Taif tu, dekat Taif tu, Bani Saqif kat Taif tu, ada yang berkahwin dengan wanita Quraisy. Ramai yang kahwin dengan wanita Quraisy. Jadi dia seolah-olah macam saudara. Macam saudara tempat tu. Moyang Nabi sendiri, Hashim bin Abdul Manaf, ada seorang isteri nama Bani Salim, yang mana Bani Salim tu penduduk Taif. Jadi macam keturunan. Kerana itulah contohnya macam Pahang, dia ada satu keluarga lah dekat Pahang ni. Tiba-tiba ada saudara mara dia, datuk dia ke, ataupun bukan datuk pun, pakcik dia ke, kahwin dengan orang Kedah. Dia orang Pahang. Pakcik dia yang kahwin dengan orang Kedah. Tapi kalau dia nak carilah negeri mana dia nak pergi minta tolong, mungkin dia pergi kat Kedah. Sebab pakcik aku dulu kahwin dengan orang Kedah. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi adalah macam saudara lah juga. Sebab tu Nabi pergi ke Taif. Yang pertama sebab moyang Nabi dulu kahwin dengan penduduk Taif, kahwin dengan orang Taif. Nanti Nabi boleh mengaku lah, aku ni keturunan macam Taif jugalah, tapi moyang aku macam tu lah kan. Macam kau Jawa kau Jawa aku Jawa juga, tapi Jawa tak kerti cakap Jawa dah. Contohlah, nenek aku Jawa, belah tu belah ni. Jadi macam saudara tak? Terus panggil abang. Sebelum ni panggil kau aku je, terus panggil abang. Ni saudara aku lah, sama-sama Jawa. Contohlah. Macam tu lah. Jadi Nabi, sebab tu Nabi pilih Taif. Sebab ada saudara, istilah saudara di situ, dan cuacanya, tempatnya elok. Walaupun 50 batu jauh. Tapi itulah, penduduk Taif tolak Nabi, sayang. Dan tak kala sampai Rasulullah ke Taif, qasad ia tu, dia berniat ataupun dia nak pergi, dia berniat untuk pergi kepada beberapa daripada kabilah Saqif. Saqif ni banyak kabilah, banyak keturunan-keturunan. Nabi pilih ada 3. Yang mana yang ini yang paling dekat lah dengan Nabi. Yang mana ia adalah penghulu dan yang mulia-mulia mereka itu, dan mulia-mulia, orang yang mulia, bangsawan dan penghulu, dan Nabi boleh claim tu saudara. Sebab tok nenek dia dulu ada, dia boleh claim kan. Mudahlah sikit nak bincang, nak minta tolong, nak suruh beriman, nak dakwah, mudahlah sikit. Dan mereka itu 3 saudara. Rupa-rupanya 3 orang yang Nabi nak jumpa, ketua kabilah tadi, 3 ni bersaudara. Iaitu yang pertama nama Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Yang kedua Mas'ud. Yang ketiga Habib, Habib beberapa anak Umair. Tu nama diorang lah, yang 3 orang kepala ni. Nabi pergi jumpa diorang.
Maka duduk ia kepada mereka itu. Nabi pun duduk di depan tiga orang, panggil tiga orang kepala ni, dan menyeru ia akan mereka itu kepada Allah. Nabi pun dakwah, tak minta tolong lagi, dakwah dulu. Kalau dia orang beriman, baru bagi tahu kami dekat Mekah tu dah kena tindas, baru kena pulau baru ni, lepas dah tak kena pulau dah okey dah, kematian pula Abu Talib. Kemudian dia beritahu lah bila bin Rabah kena macam mana sampai nak mati dah, kena tindih batu besar atas dada. Nak ceritalah. Tapi sebelum cerita tu, sebelum nak minta tolong, suruh beriman dulu. Maka ceritalah suruh beriman pada Allah dan mengkhabarkan ia dengan barang yang mendatang ia akan mereka itu. Dan lepas dia pun dengar, oh agama macam ni, oh agama baru Allah, oh gitu kan lah, maknanya yang kita sembah ni tak betul lah, oh okey lagi, boleh terima lagi, duk fikir gitu lagi. Kemudian mendatang ia akan mereka itu daripada minta tolongnya, barulah cerita nak minta tolong, daripada mendirikan Islam, minta tolong untuk buat base, nak jadikan tempat Islam. Tapi kau nak beriman lah dulu. Bila cakap macam tu, dan berdiri sertanya atas mereka yang menyalahi daripada kaumnya, maka salah seorang daripadanya lepas Nabi habis dia cakap macam tu, beriman pada Allah begini-begini, kita dah silap, ini dah salah, jangan sembah Lata tu, sebenarnya sembah Allah, tak perlu Lata tu untuk sampaikan kepada Allah. Sebab dia bukan kata Lata tu Tuhan, dia kata Allah tu Tuhan, cuma nak direct dengan Tuhan tak boleh, kena lalu ikut Lata. Sebab tu namanya musyrikin, mereka yang mensyirikkan, menduakan Allah. Mereka percaya pada Allah, musyrikin Mekah. Lepas dah beritahu, dan lepas tu, lepas kau beriman nanti aku nak minta tolong, nak jadikan base dan nak bawa beberapa orang datang dan sebagainya. Beritahu lah. Habis je Nabi beritahu, berdiri sertanya atas mereka yang menyalahi daripada kaumnya. Ya, orang yang pertama berdiri, kan 3 orang tadi pertama berdiri. Dia berdiri, maka menyakiti akan dia oleh salah seorang daripada mereka itu dengan perkataannya. Setiap orang 3 ni cakap, Nabi sakit hati. Maksudnya menyakiti Nabi. Apa yang pertama cakap dalam kitab kita tak ada yang tu. Yang pertama cakap tak ada. Apa yang orang yang pertama cakap? Dia kata, aku takkan beriman dengan kau. Ini yang pertama. Aku takkan beriman dengan kau sehinggalah terkoyak kelambu Kaabah. Maksudnya Kaabah kan musyrikin Mekah. Maksudnya kalau kau dapat tawan Kaabah, tu macam tu lah lebih kurang. Kalau ataupun orang Kaabah, orang yang dekat Mekah tu semua beriman, baru aku beriman. Selagi dia orang tak beriman, aku tak beriman. Jadi kelambu Kaabah elok-elok kan. Selagi kelambu Kaabah tu elok, tak terkoyak, selagi tu aku tak beriman. Seolah-olah macam tak logik lah. Sebab tu Fathul Mekah kita panggil, pembukaan Mekah, Fathul Mekah. Nabi dapat balik lepas duduk di Madinah tu, kumpulkan kekuatan di Madinah, Nabi dapat buka Mekah, mereka beriman lepas pada tu. Mereka yang tak beriman ni baru beriman. Yang pertama, Nabi terasa hati Nabi. Yang kedua bangun. Yang kedua ada dalam kitab kita. Yang pertama tak ada. Yang pertama kata, aku tak akan beriman dekat engkau sehingga terkoyak kelambu Kaabah. Pun aku tak beriman. Macam itulah. Pertama, tak nak beriman. Yang kedua kata, dan berkata seorang daripada mereka itu. Ni yang kedua ni. Adakah tiada dapat Allah akan seorang yang lain daripada engkau dibangkitkan dia? Macam mana cakap? Tak ada orang lain ke Allah nak lantik jadi Rasul? Macam ni macam tu lah. Ni Rasul, tak ada orang lain ke Allah nak lantik? Yang kedua, terasa Nabi. Tu yang kedua. Kan 3 tadi kan? Yang ketiga dia baik sikit pun Nabi terasa juga. Ni yang bawah tu. Dan berkata yang ketiga, baik sikit dia cakap, tapi Nabi terasa juga. Demi Allah, dia kata, tiada aku berkata-kata akan dikau satu kalimah sekali-kali. Aku tak nak bercakap dengan kau. Baiklah sikit, aku tak nak cakap dengan kau. Kenapa tak nak cakap dengan aku? Aku tak nak cakap dengan kau. Yes pun tak, no pun tak. Yang ketiga ni kata, aku tak nak cakap langsung. Kenapa? Sungguhnya jika adalah engkau itu Rasul daripada Allah, kalau engkau ni betul Rasul yang Allah utuskan, seperti barang yang engkau kata, macam yang engkau dakwa, kalau engkau betul, sanya engkau terlebih besar kesusahan daripada bahawa aku kembalikan atasmu dengan perkataanmu. Pelik ayat dia. Saya ulang boleh? Sungguhnya jika adalah engkau itu Rasul daripada Allah, seperti barang yang engkau kata, kalaulah engkau tu Rasul macam mana yang engkau dakwa, senya engkau terlebih kesusahan, senya engkau
terlebih besar kesusahan daripada bahawa aku kembalikan atasmu akan perkataanku. Oh, ayat dulu. Kena gaul kepala boleh. Apa dia? Macam ni. Apa benda? Baca sekali lagi. Kita baca pelan-pelan. Sungguhnya, jika adalah engkau itu Rasul daripada Allah, kalau betul engkau tu Rasul, Allah utuskan Rasul. Kalau betul engkau tu Rasul, Allah utuskan Rasul. Kalau itu adalah engkau, seperti barang yang engkau kata, macam yang engkau dakwa, senya engkau terlebih besar kesusahan daripada bahawa aku kembalikan atasmu akan perkataanmu. Baru kena. Kalau engkau ni betul-betul Rasul macam engkau dakwa, kalau betul, kalau aku jawab salah, jahanam aku. Itulah. Kena tak dengan ayat tu? Kena kan? Kalau aku jawab dan aku jawab tu salah, jahanam aku. Kalau engkau betul-betul Rasul, jahanam Rasul yang betul, aku lawan kau. Macam dua kawan aku ni. Kawan aku, kalau betul kau Rasul, jahanam dua orang ni. Dua ekor ni jahanam. Kalau betul kau Rasul. Kata yang ni. Jadi kalau aku pun cakap yang salah, cakap bukan-bukan, cakap belah, jangan datang sini ke apa ke, kalau betul kau Rasul, jahanam tu. Dia tahu jahanam dia. Sambung lagi. Dan jika adalah engkau itu dusta, kalau engkau tu bohong, kau cakap je Allah utus kau sebagai Rasul, sebenarnya bukan. Kau bohong, kau tu dusta, tiadalah sayugia bagiku bahawa aku betul-betul akan dikau. Patutlah aku tak cakap dengan kau. Jadi betul lah, dia duduk tengah-tengah. Aku takkan cakap dengan kau. Kenapa kau tak nak cakap dengan aku? Kalau kau tu betul Rasul, aku salah cakap, jahanam aku. Mesti Allah balas kat aku, takut aku. Tapi kalau kau tu bohong, memang patut bang aku tak cakap dengan kau. Jadi aku tak nak cakap. Selamatlah aku. Macam tu lah lebih kurang. Selamatlah aku. Sah betul ayat dia. Okay. Dan maka berdiri Rasulullah dah dengar macam tu. Dan berdiri Rasulullah daripada mereka itu, padahal telah putus asa daripada kebajikan Saqif, daripada Bani Saqif, kabilah Saqif tadi, yang 3 orang yang besar tadi. Nabi pun, Allah tak boleh buat apa dah lah kalau macam ni. Yang ni kata aku takkan beriman, belah. Seorang ni kata tak ada Tuhan ni apalah, Allah ni tak ada orang lain ke cari orang ni. Carilah orang elok sikit kot, dia kata gitu kot, tak tahulah. Yang ketiga kata, aku tak nak cakap dengan kau. Kalau kau betul, jahanam aku kalau aku lawan kau. Kalau kau penipu, baik aku diam aja. Jadi tak ada tolong juga. Dan Nabi pergi ke pasar, yang tu tak dalam kitab kita. Nabi pergi ke pasar untuk berdakwah pula. Pergi ke pasar untuk dakwah. Dekat Pasar Saqif. Dah ketua kabilah tak nak, pergi dengan rakyat lah pula. Ada seorang bernama Khalid Al-Adwani. Dia tengok Nabi dekat pasar, tengah bercakap, tengah berdakwah lah. Pegang tongkat, pegang busur satu, berdakwah. Kemudian Khalid ni dengar Nabi baca. Khalid ni dia cerita setelah dia masuk Islam. Khalid Al-Adwani, dia dengar je. Dia ada orang ni yang pergi tadi, lepas tu kena halau dengan 3 orang tu, ketua orang kabilah. Lepas tu dia datang pasar dia dakwah pula. Dia baca apa? Khalid ni dia dengar je. Nabi baca apa waktu tu? Was-sama'i wat-tariq sampai habis. Dan dia dengar, dan dia hafal. Dia dengar je. Lepas tu lepas Nabi dah balik tu, kawan-kawan tanya, "Engkau dengar apa dia cakap tadi? Apa tu? Orang tu cakap apa tadi?" Orang tu cakap macam ni. Was-sama'i wat-tariq sampai habis. Dia baca sampai habis. Wa ma adraka mat-tariqun najmus thaqib sampai habis. Dia pun terangkan balik. Kata Khalid, aku hafal was-sama'i wat-tariq ketika kafir. Dan aku baca balik ketika aku Islam. Dia kata gitu. Aku hafal ketika aku kafir lagi, aku hafal lah. Sikit lah cerita. Okay. Dan kemudian orang tak layan juga dekat pasar. Maka tak kala. Berarti kat mana sekejap? Panjang lagi ni. Kita baca sikit lagi. Maka takkan. Dan ini tadi ya. Okay. Dan berkata ia bagi mereka itu, tatkala perbuat kamu akan barang yang kamu memperbuat, maka sembunyi oleh kamu atasku. Ni Nabi kata. Macam mana? Susah lah ayat ini. Dengar tak? Ni bahasa kita dulu 300 tahun dulu, tok nenek kita cakap macam ni. Kita kata orang Melayu. Ni orang Melayu original ni. Originalnya Melayu. Sekarang dah campur bahasa macam-macam lah.
India, Inggeris, Arab, semua ambil jadi bahasa Melayu dah. Ni bahasa original kita ni. Tatkala perbuat kamu akan barang yang kamu perbuat, kata Nabi, maka sembunyi oleh kamu atasku. Maka tatkala perbuat kamu akan barang yang kamu perbuat, maka sembunyi oleh kamu atasku, kata Nabi. Dia kata dekat 3 orang tadi, apa yang kamu dah buat, apa yang kamu dah buat dekat aku, berhentilah sekat tu aja. Jangan buat lebih lagi. Tu maksud dia. Kau dah buat macam-macam kat aku lah. Kau kata begitu, kata gini. Okey, tak apalah. Apa yang kau dah kata, yang teruk-teruk kat aku, cukuplah sekadar itu sahaja. Jangan kau tambah lagi, kata Nabi. Tu maksud dia. Maka sembunyi oleh kamu atasku. Kata-kata yang buruk tu dah sembunyi, dan jangan cakap dah dekat aku dah. Nah, kata Nabi. Maksudnya, cukup-cukuplah tu. Kau sedap, kau kutuk aku, kau maki aku macam-macam. Cukuplah setakat ni, cukuplah dah, jangan cakap dah. Nabi kata gitu. Dan benci Rasulullah bahawa sampai akan kaumnya khabar demikian itu. Dan Nabi tahu bencinya orang dengar Nabi cakap, maka semua benci Nabi cakap gitu, dakwah tu. Maka tiada memperbuat mereka itu seperti pesan Nabi. Apa yang Nabi pesan, cukup-cukuplah apa yang kau dah buat kat aku, kau cakap kat aku, stop, jangan buat lagi. Diorang apa? Diorang tak dengar. Diorang nak buat lebih lagi. Maksudnya Nabi kata cukup-cukup lah. Kau dah kata macam-macam kan? Cukup. Memang teruk dah aku kena. Cukup dah. Jangan buat lebih dah. Tapi diorang tak berhenti. Padahal Nabi dah stop. Nabi dah pergi dah ke tempat lain. Cukup lah. Tapi dia tak berhenti lagi. Dia tak ikut pesanan Nabi. Bahkan membenar mereka itu akan segala yang safih. Bahkan yang ramai tadi, dia membenarkan orang safih. Safih ni bodoh lah. Orang bodoh, sapih, yang tak sempurna akal, orang gila, orang tak apa-apa cerdik. Okey? Dan hamba-hamba dia suruh orang yang tak apa-apa cerdik, ramai-ramai tadi, dan dia suruh hamba-hamba mereka itu memaki akan Rasulullah. Pakat maki, menipu, bodoh gitu, dia pakat maki. Padahal Nabi kata cukup-cukuplah apa yang kau cakap kat aku. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Bukan setakat dengan mulut saja, kali ni menyakiti pula dengan main tolak-tolak Nabi. Dan berhimpun atasnya oleh manusia, atasnya oleh manusia. Ramai-ramai dipanggil, mari sini oi. Mari sini, jom kita pakak-pakak. Halau dia, tolak dia, himpun ramai-ramai, maki dia. Dan akhir sekali melontar mereka itu akan dia dengan anak batu. Lah kali dia bagi kan yang kat Safir. Dia tak buat sebab dia pembesar. Dia orang besar. Orang besar ni dia tak buat benda-benda macam bodoh-bodoh, macam baling-baling batu, tak buat. Dia suruh orang buat. Dia tak buat. Dia suruh orang buat. Dan orang tu tak semua orang nak buat. Dia suruh Safih, orang yang tak apa-apa cerdik, buat. Dan dia suruh hamba kena ikut lah. Dia suruh buat apa ni? Maki, tolak, baling batu. Okey. Hingga berdarah 2 kakinya. 2 kaki Nabi berdarah. Ini cerita ni memang masyhur kan, kaki Nabi berdarah. Ada kata kepala Nabi berdarah sampai melilit sampai ke kaki, basah kasut Nabi, dan berlumur dengan dia oleh 2 kasutnya, penuh kasut darah tu. Sebab dia baling kat keting tu baling kat keting. Kan kalau macam cowboy tu kan, yang cowboy tu kan dia tembak dekat bawah supaya orang tu macam berjoget kan, ting-ting macam tu lah. Dia baling kat kaki. Biar macam berjoget lah, angkat. Kena keting Nabi, berdarah, kat betis tu lah berdarah, sehingga penuh kasut, berlumur dekat kasut. Dan diriwayatkan bahawa adalah ia tatkala mengenakan dia oleh anak batu. Ada juga riwayat kata ketika kena baling-baling dengan anak batu tadi, duduk ia kepada bumi sampai terduduk Nabi. Maka datang mereka itu membangunkan dia. Bila terduduk Nabi kena baling batu tadi, diorang pun stop. Ingatkan kesian, pakak-pakak angkat Nabi. Nabi pun bangun dah bangun balik. Lepas bangun, maka apabila berjalan, lepas tu dia diam je. Bila Nabi dah bangun, dia orang angkat Nabi dah bangun. Lepas tu Nabi berjalan ni melontar mereka itu akan dia, lontar balik. Kurang ajar. Ingatkan angkat tu dah berhenti lah, lontar balik. Dan tertawa-tawa mereka itu atasnya. Dia gelak, bodoh macam tu, gelak-gelak. Dan Zaid bin Harisah, Zaid yang datang dengan Nabi tadi, anak angkat Nabi tadi, bila Nabi dah kena macam tu, menahan dia dengan dirinya hingga menahan diri. Dia bawa tahan, biar aku kena, jangan Nabi kena.
hingga sungguhnya telah luka ia pada kepalanya, sampai Zaid pun luka kepala akan sebagai luka. Luka ia pada kepalanya akan sebagai luka. Yalah, luka semua. Hingga datang Nabi kepada jidar. Jidar tu kalau kita langsir, maksud jidar ni macam dinding lah. Dinding kebun bagi Utbah. Sehingga sampai ke, mudah kata pagar seorang yang nama Utbah. Pagar apa ni? Kebun tamar. Kebun kamar dia buat pagar. Nabi berundur, kena baling, berundur, jatuh, bangun, jatuh, dia angkat balik, dia baling, dia gelak, tolak, sampai rapat dinding. Dinding tu, dinding apa? Ataupun rapat di pagar. Pagar apa? Pagar kebun kurma yang dipunyai oleh Utbah dan Syaibah. Syaibah, dua anak Rabi'ah. Dan kembali mereka itu daripadanya. Lah sampai dah rapat dinding tu, Lah kau balik, dah pergi. Diorang pun balik. Yang baling batu tadi balik. Kena berhenti kat situ kot. Habis kat situ lah. Kena berhenti kat situ dulu. Panjang. Dan menyahaja Nabi kepada satu pohon kayu. Sampai Nabi duduk kat satu pohon kayu. Nanti kisah akan datang ni. Lepas pada tu Nabi duduk kat pohon kayu sebab panas sangat. Lepas tu datang pula orang tengok tuan kebun tu, dia kata, siapa tu? Dah kena kesian dia. Nabi pun baca beberapa perkara. Datang Jibril kata, aku bawa geng ni, kata Jibril. Ni kisah akan datang ni. Ni iklan dulu. Aku bawa geng ni. Geng tu malaikat jugalah. Nabi kenal Jibril. Aku bawa geng ni. Dialah jaga bukit. Bukit adalah nama bukit apa tah? Ada bukit kat situ. Dialah jaga bukit. Dia kata, kalau kau cakap je, kau on je, kau tekan switch je. Kau tekan switch, dia ambil bukit tu, dia terbalik, mampu habis semua penduduk Taif. Nabi kata jangan. Mudah-mudahan akan keluar zuriat yang baik-baik daripada sulbi mereka itu. Daripada, maksudnya keturunan mereka tu baik-baik. Dan memang betul, keturunan mereka baik-baik beriman dengan Nabi nanti. Nabi kata jangan. Padahal dah berdarah. Kalau kita kata berapa? Dua. Jangan. Ambil sampai 4. Kau rembah habis kata tu. Kalau kita, Nabi kata tak payah. Tu kisah akan datang. Nabi kata, kemudian datang pula hamba yang kerja dekat kebun kurma tu. Dia orang Nasrani. Dia orang Kristian lah, Nasrani. Dia pergi. Bila dia pergi, sebab tuan dia tu suruh bagi kurma. So bagi kurma, dekat dia kesian bagi kurma. Bila dia cakap, tuan dia nampak, hamba dia suruh hamba dia pergi lah bagi kurma. Setangkat kesian kita kat dia. Dia tengok hamba tu bercakap. Hamba dia Kristian. Cakap pokok. Tiba-tiba hamba dia ni cium dahi, cium tangan, cium kaki Nabi. Hamba ni. Kemudian dia balik, apa kau ni? Kau dah gila, kau cium aku suruh bagi kurma je. Kenapa dia cium? Tunggukan pada episod seterusnya. Episod yang akan datang. Cerita akan datang lah, tak tempat dah. Kenapa siap cium kaki tu? Cium kaki. Hamba ni, hamba tu yang kerja dekat kebun tu. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Syada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.